gaji hidup-hidup, terbelah dua, sebelah kanan dan kiri terpisah. Gergaji, bukan mesin yang pedang yang panjang, tak, gergaji. Bayangkanlah gaji satu persatu, otak terkeluar, akhirnya tak cukup, tarik lagi, habis. Gigi semua terbelah, dada terpisah, jantungnya terpisah, rasa rusuk ketarik satu. Terpisahnya. Bagaimana keadaan tersebut? Lalu kedua-dua mereka tidak meninggalkan pengakuan mereka dengan kalimah Allah. Bukannya lama pun. Agak menteri itu mengaji lama tak dengan rahim, dengan pelita, dengan pemuda tadi? Tak lama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ilmu bukan pada banyak, ilmu itu pada amal. Dia bukan pada banyak. Kalau banyak yang ilmu orang tadi, sebenarnya banyak ilmu. Orang tadi siapa? Orang tadi adalah orang yang dihantar oleh golongan orang Quraisy, orang kufar untuk belajar agama, mengaji hadis, mengaji Quran, mengaji fiqh, mengaji tauhid. Mereka hebat, tetapi mereka belajar ilmu tersebut untuk menjatuhkan Islam, dan mereka tak beriman dengan apa yang disampaikan dalam Quran dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman. Tapi subhanallah, ilmu hadis mereka hebat. Mereka mengarang kitab berjilid-jilid, lebih hebat pada kita. Tapi tidak, sebab tu ilmu bukan pada banyaknya, ilmu pada amalnya. Betul tentu sekalian, tengok seorang hebat mengaji sekejap je, tapi iman dia pun kuat. Bila dia gaji depan matanya, anak murid dia tengok anak rahib pendeta dia kena sisa depan mata, anak murid kepada anak budak tersebut pun sebagai seorang menteri tadi pun disisa depan mata dia, agak-agak anak muda ni goyah iman dia juga tidak. Lalu pada saat tersebut, tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, baik, faqala lil ghulam irja' anid din, adini, tinggalkanlah agama kamu, ajarkan dengan syarat, kalau kamu tak mau kena sisa daripada tinggalkan apa yang kamu sebut, iaitu Allah beriman. Hendaklah kamu beriman dengan aku, yakni akulah Tuhan. Lalu pada saat tersebut fa'aba, anak muda budak ini abaikan perintah tersebut, teruskan fab'asa bihi ma'ana fa'al. Lalu diutuskan beberapa panglima tentera, gerombolan batalion tentera. Ini batalion tentera bukan yang dikerahat datu, tidak. Dah. Batalion tentera bersama dengan budak tersebut diikatnya di bawah pergi satu bukit yang tinggi. Lalu diperintahkan supaya dilemparkan anak ini daripada tempat yang tinggi ke bawah. Apa doa? Teruskan budak-budak ni doa, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, Engkau selesaikan mereka ini dengan seperti mana yang Kau hendak. Doa hadis, Kau selesaikan mereka ini. Kasar kan? Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, Engkau selesaikan tentera-tentera yang bawa aku ini seperti mana Engkau nak. Akhirnya Allah genggakkan gunung tersebut. Akhirnya tentera-tentera tersebut mati. Dia balik, dia selamat. Allah selamatkan budak tersebut, balik bertemu dengan dia. Dia masuk di tanah pula. Apa hal pula katanya, ma fa'ala ashabu, mana dia orang yang sama dengan kamu ni? Budak ni muda dia kata apa? Kafanihimullah, Allah dah selesai mereka, habis mati. Akhirnya anak muda ni tak lari. Kalau kita dah kena masuk jaga, tak lari dah lepas tu kalau lepas. Obat cari tak jumpa dah. Tak, dia pergi sana lagi. Dia kata, wahai raja, ni aku ada lagi selamat. Nak mengajar kepada raja yang menyelamatkan aku adalah Allah. Nak sebut tu je. Lalu pada saat tersebut, lalu dihantar lagi, fab'asa bihi ma'ana farid fi qurqur. Tuan-tuan hadirin sekalian, lalu dihantar pula segerombolan lagi bala tentera daripada raja tersebut, membawanya menaiki kapal safinah. Lalu diperintahkan dilemparkan di tengah laut yang masih lagi anak muda dibaca doa lagi, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, Engkau selesaikan mereka ini, ya Allah, hancurkan. Akhirnya dalam ribu tersebut kapal pecah, anak muda ni selamat pulang semula ke daratan. Lalu lari dah pergi lagi ke istana sana. Pada saat tersebut tuan-tuan sekalian, faraja'a, lalu dia minta, dia pergi berjumpa dengan raja tersebut. Lalu faja'a gulam hatta dakhala al-bad. Lalu gulam tersebut jumpa dan masuk kita nak berjumpa dengan raja. Lalu ditanya, mana dia orang-orang yang sama dengan kau tadi? Tentera-tentera. Kafaniyahumullah, Allah telah selesaikan mereka. Mati lagi. Ini dia tuan-tuan. Saya bila sebut cerita ni, ni lah orang lain cari ilmu ni. Dia ilmu yang fiqh tak nak cari.
Dia nak cari ilmu ni. Ilmu Nabi Musa, macam mana belah laut. Allah, saya duduk kat kampung buat sempat tu banyak sangat ilmu-ilmu. Orang cari ilmu, orang panggil hakikat kan. Jangan ada satu ilmu Ustaz kita kena cari. Cakap petah jauh lebih daripada itu. Semayang ni tak ada. Tu yang geram tu. Ilmu macam tu nak cari. Ilmu boleh terbang Ustaz depan mata saya. Saya tengok tubuh saya terbang. Ilmu tu nak cari. Terbang buku boleh terbang. Allahu Akbar. Summa qala lil malik. Dia nak cari ilmu macam ni orang nanya kita ni. Betul. Dia ilmu fiqh tak nak. Ilmu tauhid tak nak. Nak cari ilmu tu. Sehingga kan tak perlu semayang sampai 60 hari. Cukup. Lepas tu dah sempurna 60 hari, tak perlu semayang juga. Sampai satu tahap kita dah sampai hakikat kita sama dengan dekat dengan Allah. Allah dah langsaikan perkara kita dengan arahan-arahan dan perintah kita tak perlu buat dah. Kalau pergi di kampung-kampung dan subhanallah punya kuang pun banyak lagi. Orang ada amalan-amalan begitu. Allahu Akbar. Cuma tak buat persatuan lah. Baik. Lalu kata budak ni kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amiruka bih. Wahai raja, tengok, kamu tak mampu untuk membunuh aku sehinggalah kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu. Apa perintah dia? Fa in anta fa'alta ma amiruka bih faqatalani. Kalaulah kamu mengikut perintah apa yang aku arahkan, kamu mampu berjaya untuk membunuh raja itu peluang. Wa illa fa innaka la tastati'u qatl. Kalau tidak kamu tak mampu untuk bunuh aku, kata budak. Qala wa mahmud, raja ni tanya apa dia? Baik. Qala tajma'un nasu fi sa'idi wahid. Adalah kamu mengumpul masyarakat dan rakyat di satu tempat lapang yang besar. Summa tasallibni ala jaz'i, lalu disalibkan. Diletakkan, salibkan aku. Wa ta'khudhu sahman min kinanati summa qul. Lalu kamu ambil panah dan panah tersebut kamu panah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan kepada budak, dengan menyebut Allah. Tentu sekali akhirnya raja tersebut mempersiapkan keadaan tersebut, kumpul rakyat dia. Cara kena kumpul rakyat semua. Kalau rakyat Malaysia 27 juta kena kumpul, raja tu berisyarat. Pada saat tersebut raja tersebut terima sebab gairah nak bunuh budak dia. Kalau tak bunuh budak dia habis. Anggapan dia begitu. Kerana ancaman kepada dia. Kenapa kuasa yang dia ada sebelum ni, orang nak sembah dia, tiba-tiba dia mengajak supaya sembah selain daripada dia. Hilanglah kuasa dia. Akhirnya dia kata, kumpul semua rakyat di tanah lapang yang besar. Lalu pada saat tersebut dia kata, hendaklah kamu salibkan aku. Lalu hendaklah kamu yang kedua, yang sesuai kamu panah aku dengan menyebut Bismillah li Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini. Ayat itu diajar oleh seorang budak kepada raja. Fa innaka idza fa'alta dzalik, kalaulah kamu wahai raja melakukan perkara demikian, faqatalani, hendaklah kamu berjaya, nescaya kamu akan berjaya membunuh. Fa fa'ala. Lalu raja itu membuat tawadhu asam fi kabdil qausihi summa rama, lalu letakkan panahan apa dipanggil busa panah tersebut di panahan tersebut, summa ramahu, lalu dipanahnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan kepada budak. Faqada fawaqa'a sahmi fi sadqihi fawada'a al-ghulam yadahu ala mawqi sahmi wa mata. Kena pada tubuh ghulam tersebut, ghulam tersebut mati. Contohnya kafalan nas, rakyat yang ramai pada saat tersebut akhirnya melihat kebenaran yang dibawa oleh anak muda tersebut. Apa dia kata? Amanna bi rabbil ghulam. Rakyat ramai-ramai sebut, kami beriman dengan Tuhan budak ni, yakni Allah. Yang selama ni wahai raja, kamu nak bunuh dengan kuasa kamu tak mampu, tiba-tiba bunuh dengan kuasa Allah. Tuhan yang disebut oleh ghulam tersebut supaya orang kena beriman. Tengok, akhirnya beriman semua rakyat pada saat tersebut dengan jumlah yang begitu besar. Tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, faqila lil malik, lalu mereka berkata kepada raja, ara'aita ma kunta tahzan, tengok tak apa yang kamu risaukan? Faqad wallahi nazala bi, tengok, qad amana an-nasu kulluhum, manusia semua beriman pada saat tersebut. Tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tengok, orang buat jahat ni satu strategi tak cukup, dia kena banyak strategi. Orang buat jahat, strategi ni tak cukup, lepas satu sampai sekarang
Satu strategi tak cukup, tak berjaya. Satu strategi lagi tak berjaya. Bila tak tahu. Sampai berjaya apa nak sebut strategi tersebut. Akhirnya tak berjaya, dia gagalkan membunuh budak tersebut. Tiba-tiba saat bangkit pula satu lagi momentum yang besar, bukan seorang yang beriman, bahkan puluhan ribu yang beriman. Lagi susah. Akhirnya sebagai seorang raja yang bersifat diktator pada saat tersebut, apa yang dia buat? Dia mengarahkan sekali lagi tentera-tentera lagi menggali mereka itulah Ashabul Ukhdud. Siapa tu? Tentera-tentera. Ya Allah, ini tu bukan setakat raja tu, dah orang yang ikut raja tu. Dah orang mana raja aku kena buat gitu. Tak ada ni. Kisah kutilah Ashabul Ukhdud. Yang kena hina juga tentera-tentera dan berat. Betul yang mengikut perintah raja. Raja kata gali parit begitu yang dalam, kemudian bakar api yang begitu panas, lalu digali yang parit. Tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wa qala man raja'a an dinihi fada'ahu illa fa'afhimu. Dia kata siapa yang kembali pada agama asalnya, yakni beriman dengan raja tersebut, maka dia akan selamat. Siapa yang tak kembali, maka dia akan dibakar. Qala fakanu yata'aduna fiha wa yatadafa'u. Disebut dalam hadis tersebut, mereka saling berjanji tidak akan tinggalkan agama yang dibawa oleh budak ni, iaitu beriman dengan Allah, dan mereka saling mempertahankan di antara satu sama lain. Disebut dalam kitab, dalam hadis ini menceritakan Nabi meriwayatkan mereka itu lebih kurang 70,000 orang dibakar hidup. Dibakar hidup. Tak goyah teruskan. Tolak seorang demi seorang, seorang demi seorang. Kalau kita lah lagi tak? Allah, lagi. Jangan kata api, asap lagi dah. Sudah, cuba. Lagi kita. Negak api takkan goyah dengan keimanan kepada Allah seorang-seorang. Sehingga kan kata Nabi Muhammad SAW, faja'at imra'atun bi ibnillaha tarduha. Lalu datang seorang perempuan, ibu yang mengandung anak lelaki yang masih menyusukannya. Faka'annaha taqa'asat an taqa'afina. Seolah-olah dia berasa takut. Suami dia dilempar dalam api, anak yang besar dilempar dalam api. Tiba-tiba datang seorang wanita yang tengah membawa anak, yang menyusukan anak kecil pada saat tersebut. Berasa seolah-olah dia rasa, ya Allah, takkan aku nak buang anak dalam api yang begitu panas. Lalu pada saat tersebut terjadi satu lagi peristiwa. Kanak-kanak bercakap ketika usia kecil. Ini dia. Selain daripada Nabi ini, Isa alaihissalam, dan juga kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang difitnah berzina dan anak zina tersebut bercakap. Dan yang ketiga ini dia, seorang budak kecil bercakap kepadanya, isbiri ya ummah, sabarlah wahai ibuku, fa'innaki ala haq, sesungguhnya kamu berada di jalan Allah. Anak boleh bercakap, berikan saranan kepada ibu dia, wahai ibu, sabarlah, maksudnya turunlah. Jangan sekali-kali kita menukar perkataan kalimah tersebut. Tidak, kami tidak akan beriman dengan selain daripada Allah. Saat itu anak tersebut memberikan saranan dan juga pandangan kepada seorang ibu, isbiri ya ummah, sabarlah wa ibuku, fa innaki ala haqqin, sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar. Akhirnya teruskan ibu dan anak tersebut juga dilemparkan ke dalam api dan parit yang begitu panas. Mereka syahid. 70,000 orang. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut. Disebutlah kisah ini tentang Ghulam. Apa Ghulam? Ghulam ni anak muda. Sebab itu ahli sihir, dia nak mencari pewaris kepada perjuangan dia cari anak muda. Rahib nak mencari pewaris dia adalah anak muda. Sebab itu orang yang jahat pun nak cari anak muda sebagai pewaris, orang yang baik pun nak cari pewaris yang anak muda. Sebab itu tuan-tuan hadis sekalian, bagi kita yang masih ada status anak muda, apa gitu tak ada? Semua bukan pemuda, petua dah kita ni. Dah nak ceritanya kepada anak-anak kita. Orang berembuk nak mewarisi kezaliman pun orang akan cari anak muda. Nak mewarisi kebenaran pun orang akan cari anak muda. Seperti mana yang berlaku pada hari ini, kegairahan orang yang menentang kebenaran dengan anak muda, dengan Gangnam Style, macam-macam tarian seronok dengan anak muda.
Ada juga sebelah pihak bawa dengan kuliah, bawa dengan agak takrim, bawa dengan macam-macam. Ada. Dia cari anak muda. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kan anak muda menjadi pilihan, menjadi puak korek. Sikap anak muda kita kena contoh pula. Ulam ni tengok hebat tak ulam? Walaupun dia dapat pekerjaan yang cukup hebat, belajar dalam istana, tetapi dia tahu ilmu yang nak dia ajar itu adalah ilmu yang sesat, ilmu yang tidak ada memberikan manfaat kepada akhirat. Akhirnya dia tinggalkan. Dia bersama dengan rahib, sehingga kan dia berjaya mengorbankan diri dia. Tengok tuan-tuan, tadhiyah seorang anak muda menyebabkan kematian dia. Kematian yang menyebabkan kepada keislaman lebih daripada 80,000 orang. Ni. Sebab tu tuan-tuan, hadrat-hadrat yang dirahmati Allah sekalian, kita yang cerita Ashabul Ukhdud ini disebut dalam Quran supaya kita ambil iktibar bahawasanya tuan-tuan sekalian, Allah nyatakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah nyatakan sambil melihat mereka yang mereka lakukan kepada orang ini. Orang yang dilaknat tadi termasuk orang yang menyaksikan. Allah. Orang yang menyaksikan pun masih Allah laknat mereka. Mereka tak kali pagi. Mereka tengok macam mana orang beriman 70,000 tadi dilempar dalam api, mereka yang saksikan. Kita tengok. Dulu tak ada TV kan sekali. Boleh jadi kita tak tengok kezaliman tersebut depan. Dulu tak tengok, dan mereka tengok cara lain. Kita pun cara lain juga. TV tengok tembak, suka. Baik, tuan-tuan, sebab tu Nabi Muhammad SAW menyebut dalam bab munkar. Auzubillahi Allah qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bihi biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata sesiapa di kalangan kamu siapa di kalangan kamu yang melihat man ra'a minkum munkar. Nabi guna man ra'a minkum. Sesiapa sahaja yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah. Falyughayyirhu biyadihi, kena ubah dengan tangan. Tangan para ulama sebut tafsir dengan kuasa. Bagi orang yang pemegang kad pun juga nasihat. Kita tengok, kena amanah ni, jaga ni amanah ni. Tak mampu dengan kuasa, dengan lidah, tak mampu dengan lidah, dengan hati. Mari kita tengok tafsiran apa itu munkar. Tafsirkan munkar. Man ra'a minkum munkar, sesiapa yang melihat kemungkaran. Apa maksud munkar? Baik, para ulama sebut kemungkaran itu bermaksud sesuatu perkara yang dibenci dan diingkari oleh syariat. Ini munkar. Apa dia kemungkaran? Kemungkaran adalah perkara yang dibenci dan diingkari oleh syariat. Artinya, bila seseorang itu melaksanakan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang wajib, adakah perkara ini munkar? Ya. Ini tafsiran yang para ulama sebut. Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kemungkaran itu bukan hanya berlaku kepada sebelah pihak dia, satu golongan saja, tidak, dia berlaku semua. Kemungkaran tersebut dengan arti kata perkara yang dibenci dan ingkari oleh syarak boleh berlaku dalam rumah tangga. Boleh tak? Boleh. Perkara yang dibenci dan ingkari oleh syarak boleh berlaku dalam keluarga. Perkara yang dibenci dan diingkari oleh syarak boleh berlaku dalam masyarakat. Perkara yang dibenci oleh syarak dan diingkari oleh syarak boleh berlaku dalam suasana suami isteri. Perkara yang dibenci dan diingkari oleh syarak boleh berlaku ketika dalam apa dipanggil kepada guru-guru dan para alim ulama. Kata sekian alim ulama, ustaz-ustaz pun ada dosa. Kullu bani Adam khata'un. Kita bukan maksud. Para nabi dan para rasul jemaah maksud. Setiap anak Bani Adam semua buat dosa. Baik kamu ustaz, baik kamu ustazah, baik kamu muallim, baik kamu murabbi, baik kamu ada dosa-dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Maka sebab itu tuan-tuan dan sekalian, boleh berlaku kemungkaran di kalangan kita, boleh berlaku juga kemungkaran dalam pentadbiran, boleh berlaku dalam kemungkaran di antara pemerintah negara, boleh berlaku. Sebab itu tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ubah. Kewajiban kita melihat kemungkaran sebagai seorang ibu dan bapa. Bila melihat anak tertutup aurat, wajib dia kena ubah dengan kuasa sebagai seorang ayah dan ibu. Hukum dia wajib. Bila kita tidak mengubah, falyughayyirhu tersebut tak ubah, berdosa. Anak kita keluar dengan lelaki, tak tutup aurat, tak semayang, kita biarkan ibu bapa datang semayang.
maka berdoa. Jiran bawa bukan murid masuk rumah, jiran minum arak mabuk depan pintu semua, ini perkara mungkar depan mata kita. Jiran tak semayang, mungkar. Jiran tak semayang, mungkar ke tak semayang? Mungkar. Jiran tak tutup aurat, mungkar. Mungkar. Apa maksud mungkar? Kira sebenarnya kita faham mungkar, perkara yang dibenci dan diingkari oleh syarak. Sudah pasti para ulama sebut lagi, iaitu melaksanakan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang wajib. Tutup aurat wajib. Ini perkara wajib dan perkara haram. Maka terus orang yang pertama melihat kemungkaran tersebut, wajib dia kena mengubah dengan kemampuan yang dia ada. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, ubah dengan lidah, tegur. Tegur dengan bukan kata malam engkau bukan macam tu, tegur dia. Tak. Tegur dia. Nak kenapa ni tak tutup aurat, minah, labu, labi, nama dulu lah. Bunga Tanjung, bunga mana, bunga Teh Eyang, kenapa ni tak tutup aurat? Kena tegur. Tak mampu tegur dengan lidah. Kemampuan kita tak mampu dengan ukuran, tak mampu. Sebab kau tengok, bimbang jika berlaku kemudaratan yang lebih besar. Apa dia? Kalau aku tegur nanti rumah aku kena bakar. Bila aku tegur nanti aku dibunuh. Kena tengoklah. Kalau tak mampu, kalau kita tegur setakat marah maki, tak ada masalah. Nampak? Kena faham macam tu. Kalau tak mampu, tak ubah, nak ubah dengan lidah, tak mampu juga, tidak kemampuan tersebut diletakkan oleh para ulama, kemudaratan yang lebih besar datang. Bila kita tegur dengan lidah, maka rumah dia dibakar, confirm dibakar. Gesture, baik, kamu tak boleh, kamu tak mampu, tak kuat. Tapi kalau kita mampu, tak ada masalah, silakan. Akhirnya kamu kena mengubah dengan hati, mengubah dengan lidah, mengubah dengan tangan, dia dipanggil fardu kifayah. Mengubah dengan hati, hukumnya fardu ain. Allah, para ulama sebut fardu ain, maksudnya benci dengan hati itu, benci dan mengubah dengan hati. Macam mana kita nak ubah dengan hati? Setakat kan benci aku, bukan dia tu lelaki tak, mesti ada memang. Contoh tuan-tuan understand ini satu hari. Contoh saya buat satu contoh. Walimatul uruf sunat kan. Kita buat penuhi kenala sunat. Tiba-tiba dalam majlis tersebut ada maksiat. Apa dia? Majlis bersanding yang buka. Ini maksiat tak? Kita tak tahu. Contoh, kita tak tahu kata majlis tersebut ada maksiat dengan menyanyi, berjoget lah, joget kalau orang muda tak tahu. Ni 60 tahun ni dia. Ya Allah. Muntah tengok. Dia juga sesuka. Macam-macam lah, baik anak muda, baik orang tua, majlis tersebut ada maksiat. Nak ubah dengan kuasa boleh tak? Tak boleh. Kita tak mampu. Bukan kau aku ni. Baik, nak ubah dengan kata-kata tak boleh. Akhirnya ubah dengan hati. Macam mana ubah dengan hati? Antara cara yang para ulama sebut ubah dengan hati, mesti tunjukkan. Mesti tunjukkan. Ada tunjuk. Contoh tuan-tuan sekalian, Allah SWT bila datang keadaan tersebut, maka kita bangkit. Tunjukkan kata kita tak suka. Kita pergi event-event apa pun, ada minum arak, buat di hotel-hotel, tiba-tiba ada majlis minum arak. Panggil pula majlis tersebut, tari-menari bukan orang perempuan ni, bapa. Kan ada sekarang yang panggil orang perempuan hak asli mahal, panggil yang darat, murah sikit. Narilah lagu dangdut Emelina, Iwan dulu, pokok pisang, narilah. Pada saat tersebut kita tak tahu kata ada majlis tersebut. Bila ada majlis tersebut, kalau kita tak mampu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan lidah, tunjukkan kita benci dengan hati, antaranya kita tinggalkan majlis. Itu maksud ubah dengan hati. Yang kedua hukum. Kalau sesuatu majlis tersebut ada maksiat dan yang kita tak mampu ubah, kemungkinan yang berlaku pada saat tersebut, kita tahu majlis tersebut ada tari menari, percampuran lelaki dan perempuan menari banyak sangat, buat ya Allah teruk sangat pada saat tersebut, kita tak mampu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan apa? Dengan lidah, hanya boleh sebut dengan hati, benci dengan hati, melalui kita tinggal majlis tersebut. Pada saat tersebut para ulama kata kita tak boleh pergi majlis tersebut. Tak boleh pergi kerana kita tak mampu mengubah. Oleh sebab itu tuan-tuan pada hadirat yang dalam mata sekian, cukuplah sekadar dua perkara yang saya sebut daripada malam ini. Pertama, ketumbuhan kami ditimbang ibrah daripada cerita tentang bulan dan juga
para mujahidin 70.000 yang dibakar hidup kerana hanya saja untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali-kali tidak mereka berganjak daripada menyatakan menafikan keimanan kepada Allah, sehingga kan mereka bertemu dengan janji yang telah Allah janjikan kepada mereka, membenarkan janji mereka dengan mereka mati dan berkorban dengan jiwa pada dibakar secara hidup. Yang keduanya tentang bagaimana tentang hadis hadrat yang berangkat kemungkaran yang berlaku pada kita hari ini, terus kita kena uji. Halaka man lam ya'mur bil ma'ruf lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar, kata Nabi. Binasalah orang yang tak mengajak kepada perkara makruh, binasa juga orang yang tidak mencegah perkara munkar. Ambillah tuan-tuan sekalian ni, Departemen Kiambang kita ni, ambil tanggungjawab. Tuan-tuan sekalian ambil tanggungjawab. Supaya kita ngajak orang. Orang suka tak suka lain kira. Tapi sebab tu jangan gunakan kasaran. Pencegah maksiat. Orang sendiri cegah maksiat tak cegah. Pencegah maksiat cegah tu. Cegah zina ya, mengambil awal. Maksiat banyak. Maksiat banyak. Patut tercegah maksiat. Kita tengok bini cegah maksiat. Kita cegah maksiat, tengok-tengok bini satu orang. Oh, orang berzina kita tenang betul, berdegang. Esok pagi bini keluar, rambut tu dia air ke. Tak boleh macam tu. Itu mak sebab kita faham maksiat, zina, minum Allah, berkhaluan. Maksiat banyak. Maksiat banyak maksiat. Cegah. Sebab itu tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya pesan khusus untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan saya doakan kepada diri kita dan diri tuan-tuan agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan program-program yang mengajak kepada perkara makruh, mencegah kepada perkara munkar. InsyaAllah. Saya mohon maaf, saya menyuruh juga kepada mereka yang masih lagi belum merasai kewajipan mereka menghadiri majlis ilmu ataupun menghidupkan surau ini. Sekalian, inilah ruang untuk kita ada sebelum kita bertemu dengan kematian. Sebelum kematian kita boleh buat macam-macam. Masa alam barzah nak minta semayang 2 rakaat, 1 rakaat pun tak sempat. Bangun dalam buku mana boleh. Malaikat ketok-tung, bangun ketung. Tak ada lah. Masa alam dunia ni lah. Ambillah kesempatan Allah berikan ruang pada saat tersebut. Semayanglah, janganlah tinggal. Tutuplah aurat, janganlah buka. Jagalah amanah Allah, datanglah ke rumah Allah. Jangan kita buat perkara-perkara yang munkar. Tinggallah minum arak, tinggallah main perempuan, tinggallah main laki yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan ruang kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pintu taubat Allah masih terbuka dan senantiasa terbuka kepada kita selagi mana tidak lagi mencapai hari kiamat. InsyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اللهم افتح بين اولادنا بالحق وتقبل الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك. الحمد لله رب العالمين. تقبل. لا حول